Assalamualaikum, selamat datang ke The SKK Show. So hari ini bersama-sama dengan Mimi seperti biasa dan ada bersama kita hari ini kita ada Naib Pengerusi Majlis Pimpinan Keadilan Negeri Pahang. Bersama kita Tuan Haji Fakrul. Selamat datang Haji ke The SKK Show. Tuan Haji Fakrul juga merangkap Ketua Cabang Keadilan Kuantan. Okey, Cik, boleh perkenalkan diri sikit? Kenalkan diri ya. Ya. Okey, terima kasih SKK Puan Ada, Puan Imi kerana menjemput saya ke program ini, talk show dipanggilnya. Talk show. Talk show Dan boleh, podcast boleh. okey, podcast. Saya anak orang Pahang, 06, lahir di Felda Bilud, Felda Lurah Bilud, Bentong. Betul. Okay. Felda pertama di Malaysia tahun satu ketika dulu lah. Anak Felda lah. Mak ayah saya adalah guru agama di sekolah. Jadi sekolah rendah. Jadi saya dilahirkan di tempat mereka bertugas lah. Jadi di Bilud, kemudian dibesarkan dan kemudian pindah ke Felda Sertik. Seterusnya barulah saya melanjutkan pelajaran ke SBP, kemudian ke England 7 tahun. 7 tahun England. Bidang saya ialah perakaunan dan ekonomi. Okey. Jadi itu bila saya balik Malaysia, saya berkhidmat sebagai seorang accountant lah, sebagai pengurus kewangan. Jawatan saya yang terakhir dalam bidang profesional saya adalah pengurus kewangan sebuah syarikat oil and gas. Sebelum saya naik pangkat jadi pengarah operasi dan sebagainya. Berapa lama tu Haji dalam bidang oil and gas bekerja? Yes. Oh, sebelum oil and gas saya bekerja dalam bidang otomotif. 5 tahun dengan sebuah syarikat listed company, Inggris Engineering, Inggris Corporation Berhad. Sekitar 5 tahun sebagai executive account ketika itu, sebelum jadi penolong pengurus kewangan, sebelum saya masuk ke industri oil and gas. Dan saya berada dalam oil and gas selama lebih kurang 15 tahun. Itu lama. Haji, mungkin boleh cerita sikit macam mana Haji boleh terlibat dengan aktivis politik, aktivis masyarakat mungkin? Boleh Saya ni masa di England lagi memang saya aktif. Okey. Saya pernah menjadi pengurusi atau presiden Persatuan Mahasiswa Islam di Southampton University, University of Southampton. Dua penggal saya jadi itu. Kemudian saya juga terlibat aktif dengan Kesatuan Melayu. Kesatuan Melayu ni persatuan yang tertua lah di UK, Persatuan Melayu tertua di UK. Saya pernah jadi unit lah, kebudayaan dan sukan. Dan antara saya punya program utama masa tu ialah saya bawa pelajar-pelajar Malaysia di sana melancong ke Eropah di lebih kurang 10 negara untuk tempoh 14 hari. 14 hari. 10 negara 14 10 hari. negara 14 hari. Ada negara Itu kiranya program tahunan. Saya buat daripada tahun 1990 sampai 1994. Kiranya macam yelah, kalau sejak daripada belajar ke overseas lagi dah join sukarelawan, dah join persatuan. So itulah membawa kepada Haji kat sini pun Haji turun. Saya juga dijemput dipilih untuk membaca khutbah setiap minggu. Khutbah Jumaat Di sana. di sana. Tapi dalam bahasa Inggeris lah kan. Maknanya kita berdepan dengan international audience, pelajar-pelajar antarabangsa kan. Haji, bercakap tentang aktiviti sukarelawan saya nak Haji ceritakan sikit tentang bencana lah. Mungkin Haji pernah terlibat secara langsung atau tak langsung dalam aktiviti penyelamatan ke pengurusan bencana mungkin. Sebenarnya saya dibesarkan dalam kawasan yang berdekatan dengan Sungai Pahang, iaitu kampung mak ayah saya di Keruntau. Jadi sangat biasalah dengan menghadapi banjir masa kecil. Tengoklah kan, air besar, air Pahang sebagainya, air Sungai Pahang. Cuma pelibatan saya secara aktif dalam membantu rakyat ketika bencana, saya kira sejak
secara aktifnya, lebih aktif sejak 2013, banjir besar di Kuantan, di khususnya di Kuantan dan Kemaman lah ketika itu. Tempat-tempat lain tak banjir besar. Di Temeloh waktu tu tak banjir besar. Yang banjir besar di Kuantan dengan Kemaman. Jadi ketika itu memang saya membantu ahli Parlimen Kuantan menggerakkan misi-misi bantuan, macam masuk ke kawasan-kawasan yang dilanda banjir dengan motorbot, dengan bot fiber. Maknanya Haji bermula dengan jadi sukarelawan ke, ataupun masa tu memang dah ada jawatan lah dalam parti politik? Parti politik. Okay. Sebenarnya saya aktif dengan NGO. Kuat awal, lama saya dengan NGO. Saya balik pada England tahun 1995. Saya terus terlibat dengan satu NGO namanya Jemaah Islam Malaysia, JIM. Saya pernah join. Pernah join JIM. Kemudian Ikram, saya pernah juga terlibat di Terengganu ketika itu. Di Pahang ni memang saya sebelum masa saya terlibat dengan politik. Tetapi dalam masa yang sama saya juga mengasaskan sebuah NGO namanya Pertubuhan Kuantan Prihatin Negeri Pahang. Sejak tahun 2016 hinggalah sekarang sebagai pengurusi. Jadi kita maklum saban tahun hujung tahun memang banjir. Jadi saya nak tahulah apa persediaan dari pihak Haji sendiri dan tim untuk kita menghadapi bencana yang mungkin tak lama lagi kot saya rasa. Sebabnya sekarang ni pun dah start hujan petang-petang, tak dijangka. Mungkin Haji boleh ceritakan sikit lah. Sebenarnya kita bukanlah bermula ataupun baru nak memula. Kita menggerakkan dipanggil KPDAT, kalau pernah dengar, Kuantan Prihatin Disaster Relief Team. Saya pernah terlibat KPDAT kan? Jadi kita bermula tahun 2017. Kita buat latihan penyelamat dan sebagainya, latihan menggunakan bot, banyak kemudian ketika tahun 2017 berlaku banjir besar di Pulau Pinang. Kita pun tak pernah dengar Pulau Pinang banjir. Bandar dia habis banjir. Jadi kita hantar tim daripada Kuantan Prihatin ketika itu bekerjasama dengan pejabat ahli Parlimen Kuantan lah, dengan PKR Kuantan, pergi menghantar tim ke Pulau Pinang. Ketika itu kita bantu pasca banjir. Maknanya selepas banjir kita bantu bersihkan rumah, bersihkan bangunan dan sebagainya. Dan 2017 juga kita hantar misi membantu di Kelantan. Jadi kita dah biasa, sebab itu setiap tahun, saban tahun kita sentiasa meningkatkan persediaan kita. Dan tahun ini kita telah pun lancarkan jawatankuasa pengurusan bencana pada 23 September yang lepas, di mana menerusi jawatankuasa pengurusan bencana cabang Kuantan, keadilan cabang Kuantan. Okay, dan Haji, saya pasti Haji tahun lepas pun pernah menjadi mangsa banjir sebenarnya kan. Boleh Haji ceritakan sikit pengalaman tu? Itu saya sebenarnya keluarga saya yang lebih terkesan daripada saya. Tapi kita balik ketika itu lepas PRN Sarawak. Di PRN Sarawak tu malam tu kita orang nak balik esoknya, malam tu banjir di kawasan kita. Jadi saya pun malam tu daripada pukul 12 malam sampai pukul 6 pagi tak tidur. Kenapa? Untuk kita coordinate dengan PKOB, dengan TMB, untuk memastikan malam tu orang dah mula masuk ke PPS. Dan elektrik tak ada, makanan tak ada. Jadi memang cukupnya. Jadi bila saya sampai ke sini, terus ke lapangan bantu selesaikan keluarga saya terkesan. Keluarga Haji pun terpaksa berpindah. Dia pindah di SK Mak Kilau. naik tak tentera. Jadi anak-anak suka lah sebab kenangan. Itu pengalaman dia lah. Tapi kita orang tua ni, tapi kita berhadapan dengan masalah rakyat ketika itu. Memang saya cubalah sedaya upaya menerusi KPDAT, menerusi jentera daripada keadilan Kuantan membantu
di kawasan-kawasan banjir. Jadi agak besar lah kali ni banjir yang terakhir pada yang berlaku pada Disember 2021 yang lepas. Dan adakah jentera, macam kita nak tahu kan, macam Haji kata KPDAD ni dia dah pergi ke Pulau Pinang, pergi ke Kelantan, dan di Kuantan pun ada buat bantuan. Jentera dia tu terdiri daripada Parti Keadilan Rakyat sendiri ke, ataupun memang kita jemput welcome orang ramai untuk join sukarelawan ni? Semua terlibat. Terlibat. Ada yang daripada parti, ada yang daripada, memang tak ada kaitan dengan parti, individu yang datang membantu. Ada juga daripada korporat kan. Macam baru ni kami terima bantuan dalam bentuk beras kan. Kita terima dari Yayasan Food Bank, dia yang beroperasi di Kuala Lumpur kan. Dia hantar lebih kurang 1,000 beras. Jadi kita pun segera agih, dalam tempoh seminggu selesai agih semua 1,000. Tak ada tinggal. Macam Haji sendiri lihat kan, berbanding yang baru-baru ni punya bencana dengan tahun 2013, ada perbezaan tak? Memang ada perbezaan di sudut kawasan. Ada kawasan yang selalu kena banjir ni, kita takkan lekang dalam kita punya ingatan ialah Sungai Isap kan. Sungai, terutama Sungai Isap Damai dan Sungai Isap Perdana lah. Jadi tapi kali ni banjir tu tidak berlaku begitu besar, dahsyat sebelum ni di kawasan tersebut. Malah di Sungai Isap Perdana tak kena pun, sikit je di Sungai Isap Damai kan. Tapi yang memeranjatkan beralih ke kawasan sebelah Sungai Belat. Sungai Belat, terutama di Taman Seri Indapura, di Teluk Mahang. Itu Teluk Mahang tu kena teruk, tu front line lah tu Teluk Mahang. Lepas tu di Kampung Kurnia, Kampung Belukar, RRM, yang dulu tak begitu dia meningkat sekali ganda di kawasan tersebut. Ini antara lain disebabkan oleh sistem tebatan banjir yang belum siap. Kalau kita ingat, pada Februari 2018, sebelum pilihan raya PRU ke-14, mereka mereka ataupun kerajaan ketika itu lancarkan projek ini, projek tempatan banjir di Sungai Belat, pakej pertama. Dan sepatutnya dijadualkan siap pada Januari 2021. Jadi daripada 2018 sampai 2021 siap. Namun sampai hari ini terbaru bila kita melawat di tempatan rumah PAM di Kampung Kurnia, di Taman Guru, di satu lagi di Benuk Rendang dekat dengan Taman Seri Indapura tu, semua belum siap lagi. Sehingga hari ini. Sehingga hari ini. Dan tapi kita bersedia untuk banjir lagi sekali, mungkin lebih teruk kot Haji. Saya harap tak teruk lah. Tapi saya tak doakan begitulah kan. Tapi kita mesti bersedia menghadapi yang lebih buruk. Bila mana tebatan banjir ni belum siap. Dan selalunya ambil masa juga kan. Bila dah siap tu nak commissioning dan sebagainya kan. Dia bukannya terus siap dan boleh ni. Dan kita tengok macam mana apa yang berlaku di Sungai Isap kan. Sebelum ni rumah PAM tu dah ada. Tahun 2013 rumah PAM tu gagal berfungsi. Sebab itu banjir besar kat sana. Kali ni banjir rumah PAM di Sungai Isap berfungsi. Jadi kurang lah. Jadi itu kesan dia lah. Jadi kita hari ni rumah PAM bukan sekadar tak berfungsi, tak siap lagi. Tak siap lagi. Jadi kita harap kalau amaran daripada Jabatan Meteorologi Malaysia atau MET Malaysia yang mengatakan banjir besar akan berlaku pada bulan Oktober, pada November, kita semua risau, semua dalam trauma. Especially kawasan-kawasan yang di sepanjang lembangan Sungai Belat, termasuk Sungai Kuantan juga kan. Jadi ini yang saya harap kita sama-sama lah tengok bagaimana kita nak mengurus keadaan yang kemungkinan banjir besar yang boleh melanda kawasan kita ni. Jadi sekarang ni apa plan ataupun agenda daripada pihak Haji sendiri
untuk menangani banjir ni? Okey, kita telah pun mengumpulkan NGO KRT kelab apa dia panggil? KRT lah. Kelab tetangga KRT di kawasan Lembangan Sungai Belat, terutama daripada Taman Seri Indapura, di Teluk Mahang, di Taman Guru, dan juga kita libatkan juga masjid-masjid yang berdekatan, masjid Taman Seri Indapura yang sebelum ni tak kena. Pada bulan Disember baru ni naik air sampai habis kapet kan. Begitu juga di Taman Guru, sama juga air naik. Jadi Masjid Al-Raudah tu kan. Jadi itu dua masjid yang terkesan besar lah dengan banjir. Jadi kita telah bertemu dengan mereka, buat perbincangan dan buat saranan. Antara lain kita minta supaya ada satu task force di antara penduduk di kawasan masing-masing untuk membuat perbincangan awal bagaimana nak menangani kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk berlaku. Apa yang berlaku pada Disember 2021 dulu ialah semua dalam keadaan tak sedia. Tak sedia. Jadi apa yang berlaku bila banjir mula masuk ke kawasan perumahan, contohnya di Taman Sindapura di Taman Guru, persediaan daripada pihak PKOB pun lemah ketika itu. Maknanya dia tak menyangka agaknya. Jadi keadaan itu cukup memberikan trauma lah kepada penduduk sekitar. Jadi kita sarankan supaya buat persiapan bagaimana untuk menghadapinya kan. Kita juga di pihak kami dalam keadilan ni, kita telah pun membentuk jawatankuasa dan kita membuat pengurusan ni berdasarkan pada 3 fasa. Fasa pertama adalah fasa pra banjir. Maknanya sebelum, daripada sekarang sampailah kepada banjir, kita anggarkan lebih kurang sebulan setengah lah kalau ikut ramalan Malaysia. Maknanya kita tinggal sebulan setengah je lagi sebelum November kan. By November tu memang dah kena ready dah. Sekarang ni persiapan, contohnya menyediakan bot kan, yang lengkap lah dengan vest. Kalau tengok dalam video lepas betul, vest tak ada langsung kan. Jadi kalau kena hanyut ke apa ke, langkah keselamatan yang lebih kena. Jadi ini benda ni yang boleh kita sediakan. Kita kena belajar lah kan daripada apa yang berlaku pengalaman lepas. Jadi kalau tidak kita akan menerima musibah yang lebih besar kalau banjir itu lebih besar daripada yang sebelum ini. Yelah, sebab agak merisaukan bila tempatan tu tak siap lagi, dan mesti ambil tempoh untuk bila dah siap pun nak mengendalikannya lagi. Sebulan setengah rasa. Banjir lepas pun saya rasa kita minta satu perjumpaan menerusi Ahli Parlimen Kuantan, bertemu dengan JPS, Jabatan Penyelenggara. Malah telah pun ditetapkan tarikh untuk bertemu dan mendengar. Kita panggil ketua-ketua komuniti tempatan setempat. Tapi malangnya dia hantar surat batalkan ataupun ditangguhkan ke tarikh yang tidak ditentukan. Yang ini yang kita sangat ralat lah dengan sikap Jabatan JPS ni, Perpadanan Sarian ni, kerana tak mahu berjumpa dengan penduduk untuk menjelaskan. Sebab tempatan banjir itu bawah JPS, dia ada owner, mereka adalah pemilik kepada tempat tu dan mereka yang menguruskannya. Jadi sewajarnya lah bila nak berdepan dengan banjir ni, mereka harus segera bertemu dengan rakyat, menjelaskan apa statusnya kan. Kemudian lepas kita dah bising-bising, barulah pengarah JPS Pahang beritahu, keluar kenyataan, masuk dalam awan ni, beritahu okey, mereka beri komitmen tempatan banjir ni akan siap pada 8 ke 5 November, awal November akan siap. Itu extension daripada 21 daripada Januari 2021 sampailah ke sekarang dah 5 kali extension. EOT, extension of time. Ini yang EOT yang kelima, dan mereka bagi sampai bulan November, awal November. Saya 5 atau 8 November. Ini ialah kita harap pihak JPS lebih
terbuka, lebih bersedia untuk membantu rakyat lebih awal, untuk mengurus bencana yang mungkin menimpa kita. Dan mungkin juga Haji dan tim Haji ada mengadakan kursus pengurusan bencana untuk kita bersedia dengan lebih lagi lah. Dalam kita nak bagi pendedahan pada masa yang sebelum ni tak bersedia untuk mengatur langkah keselamatan dengan lebih baik. Saya punya pandangan ialah pihak berkuasa termasuk PKOB perlu mengadakan simulasi banjir. Ya, betul. Simulasi banjir ni supaya kita ada satu, orang kata apa ni, kalau berlaku banjir apa yang kita buat, kita kumpulkan keadaan-keadaannya kan, persediaan daripada JKM untuk hantar makanan, persediaan di tempat di PPS, kemudian persediaan kita NGO tempatan, KRT, apa sahaja NGO yang ada di taman atau di kampung tersebut. Ini memerlukan kepada satu simulasi. Maksudnya apa? Kita lakonkan. Ya, lakukan. Macam kita lakonkan. Kalau kat sekolah kan gambaran ada buat kita lakonkan gambaran yang kita akan menghadapi ni. Begitu juga perlu ada contohnya helikopter pad untuk tempat-tempat yang ni untuk hantar bantuan. Saya ingat kena buat benda ni. Saya tak nampak lagi kalau di PPS SK Bunuk Rendang ataupun di sekitar tak ada PPS. Kalau berlaku, macam mana nak masuk? Itu yang masalah yang berlaku ialah tak boleh masuk, lori betul boleh masuk sebab air tinggi. Di kawasan Jambatan Sungai Belat dekat depan Kuih Besar tu kan. Betul. Tak boleh masuk. Sebab ini bukan kali pertama kita menghadapi banjir ni. Dia 2013 pun sama. Walaupun kurang, tetapi kawasan tu kurang pada ketika tu yang teruk di Sungai Isap dengan Tanah Putih Baru. Tapi inilah pengalaman yang sepatutnya kita tak boleh repeat. Betul. Kan, kita tak boleh dipatuk ular di lubang yang sama dua kali. Betul. Jadi oleh kerana itu saya menyarankan pihak berkuasa supaya mengambil serius tentang perkara ini, dan simulasi banjir ini penting agar apabila berlaku kita dah tahu apa nak buat. Itu pun mungkin belum sebenarnya, tapi sekurang-kurangnya kita tahu siapa nak dihubungi. Penduduk tahu kalau ada berlaku ni macam mana nak buat. Pengurusan makanan macam mana. Itu yang saya kira yang perlu dibuat. Kita sebagai NGO kita boleh membantu, tapi kita tak ada kapasiti keuangan untuk membuat perkara-perkara besar begitu. Itu hanya boleh dibuat oleh PKOB, dan saya percaya kalau ada simulasi banjir ni di kawasan-kawasan yang dilanda banjir ni akan membantu penduduk untuk siap sedia, lebih bersedia. Begitu juga dengan agensi, lebih bersedia. Okay. Kita mungkin akan bersambung ke part 2 sebab masa kita dah hampir tamat. Jadi kita nak dengar lagi cadangan-cadangan dan saranan-saranan daripada Tuan Haji Fakrul sendiri, yang mana persiapan bencana banjir ni macam mana kita nak hadapi ni. Kita ni orang kampung je, kita tak reti lah macam mana nak hadapi. Seriously, betul tak? Macam mana nak buat? Sekarang ni kita harapkan pihak berkuasa, tapi pihak berkuasa pun perlu bantuan daripada NGO. Dan itulah kita sambung. Sekarang ni sikap kerajaan harus melihat kepada perlibatan NGO. Betul. Contoh, saya ambil contoh di Taman Seri Indapura kita ada tim ataupun kelab mancing udang. Dia orang ada boat fiber dan sebagainya. Kalaulah dilibat urus daripada awal antara PKOB dengan NGO yang ada boat ini, mereka boleh sediakan tong-tong minyak untuk mereka buat operasi, minyak diesel dan sebagainya, petrol dan sebagainya, untuk mereka buat operasi, bot tu beroperasi. Masa tu bila dah kena, mana nak cari minyak? Contoh kan. Tapi mereka lah yang akan jadi frontliner. Sebab pentingnya PKOB perlu engage lebih awal dengan komuniti. Betul, dengan komuniti. Itu yang penting. Jadi kita akan bersambung di part 2.